أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita nak bincang pada malam ni penyesalan di hari akhirat. Ada situasi-situasi yang Allah cerita dalam Quran tentang orang menyesal kemudian. Menyesal kemudian sudah tidak berguna lagi, kan? Salih alaihi Muhammad. Salih Muhammad berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah. Macam tak kenal dengan tajuk pantun tu pun. Bolehlah, kira bolehlah. Sebab menyesal ke akhirat satu penyesalan yang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Sungguh tuan-tuan. Meninggal saja, mati saja, Allah cabut nyawa saja, habis dah. Menyesal waktu tak boleh buat apa dah. Kita dengar orang mati, kita dengar banyak orang meninggal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi isteri saya tunjuk kat saya satu post video Instagram seorang artis ke, selebriti ke di Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam, dia sempat buat IG story dia dalam kereta. Selepas beberapa ketika lepas tu dia diberitakan kemalangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Di Sallallahu alaihi Muhammad di mana tak apa ni, seorang perempuan kayu basikal. Sallallahu alaihi Muhammad kayu basikal, di dashcam kamera kan. Kayu basikal. Kemudian Sallallahu alaihi Muhammad jalan tepi lori tu turn, tak nampak dia. Tanggak dia, parah pinggang bawah. Subhanallah Muhammad. Tuan, waktu sahabat cerita, dia kata dia tengok video tu, Sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok video tu, yang bermain di fikiran saya, di antara dia ialah macam mana pengakhiran di hari tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau waktu tu dia memakai pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan tengoklah cyclist kena pakai macam mana kan. Saya selalu pesan, saya pun cyclist, saya pun duduk main basikal kan. Salih Simat. Saya ada road bike SBG, tapi tak boleh lawan lah road bike Acai Specialized, color merah dan hill pula tu kan. Ada mountain bike SBG, ada fat bike pula 2 biji yang gemuk-gemuk tayar tu kan. Saya main basikal juga, tapi saya selalu pesan, kita nak ikut orang main basikal okey, tapi janganlah sampai Salih alaihi Muhammad semua pun nak ikut. Kita orang Islam ada limitation dia, ada batasan dia, keterbatasan dia yang Allah bagi kat kita. Hari tu saya buat program dengan Abang Man Gerek. Abang Gerek ni dia kayu sorang-sorang dia daripada Kedah sampai Mekah, 10,000 km sorang-sorang. Dia dapat Malaysia Book of Record. Dia pun macam tu. Satu hari dia kayuh basikal dengan seorang yang pakai seluar ketat tu, yang nampak punggung seketui tu. Ini yang passion yang pakai tu. Dia duduk kayu, dia kata, pasal apa pakai seluar macam ni? Dia kata, ni untuk ni aerodinamik kan, untuk dia adalah dia punya penjelasan dia. Dia kata, ni bagi laju sikit ni, kayu ni pakai ni laju sikit. Tak apa, jom kita kayuh. Dia speed dia, orang duduk kayuh ni kan, takkan teratur je, laju lagi kan, pakai seluar tu laju. Dia tak laju terang mana pun, dia punya nak ikut trend. Tapi Sallallahu alaihi Muhammad, isu dia ialah macam mana ending dia. Tuan-tuan yang kayuh basikal, saya nak pesan, waktu nak pakai seluar ke, nak pakai baju ke, yang tu, bayangkan kita kayuh basikal tu, itu kayuhan yang terakhir, mungkin kemalangan, mungkin meninggal. Agak-agak pakaian tu layak tak, approve tak, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kita, yang tu yang ending, yang penghabisan yang terakhir, approve tak? Kalau rasa okey, carry on, jalan. Dah faham? Sebab ada benda yang disebut sebagai penyesalan yang kita tak boleh nak retrieve dah, tak boleh nak perbetul dah. Kita ingat tu lah Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat dekat Cyberjaya baru ni ada seorang dekat sahabat kita pun Sallallahu alaihi Muhammad, kayu basikal pun accident, meninggal. Dekat Tawau pun sama, dia kayu basikal sampai sempat sampai rumah, kemudian tak collapse, meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ni saya pergi ziarah ada seorang makcik tengah tidur, suami duduk sebelah, tengah pukul 5 pagi tarik tu, meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Video saya post dekat dalam Facebook saya baru ni, dalam Instagram saya baru ni, tengah tanya soalan dalam kuliah. Dia duduk bersandar 3 orang tepi tu,
Tiga orang. Dia ada 2 orang tu okey lah. So, dalam video tu 3 orang. Orang tengah Salih Ahmad. Dia tanya soalan simple lah. Tanya soalan macam mana nak menghadap, macam mana keadaannya menghadap Nabi SAW. Kamera tu pandai fokus kat dia. Dan yang ajib tu, kamera tu waktu ustaz tu dah start jawab dah, kamera tu masih duduk fokus kat dia lagi. Dan kita duduk tengok dia macam dia duduk sesak-sesak nafas gitu. Kemudian dia duduk ustaz jawab tak sampai seminit, dia tengok ustaz tu kata bagi ayat kat dia. Yang meninggal tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tengah tanya soalan pun meninggal. Tuan jangan tanya soalan saya. Tapi subhanallah. Cuma Nabi kata, fa innamal a'malu bil khawatimiyah. Sungguhnya amal Allah kira kat penghujung tu. Kat penghujung tu. Bila kita dengar orang meninggal, kita terkejut. Lah baru ni sembang dengan aku. Lah baru ni pagi tadi lah duduk breakfast dengan aku. Kita terkejut. Tapi yang paling terkejut ialah dia yang meninggal. Dialah berhadapan dalam situasi yang paling mengejutkan untuk dia. Sebab kita kalau dengar kawan kita meninggal, kita boleh istighfar lagi. Kita boleh perbetul lagi. Apa salah-salah kita boleh perbetul lagi. Kita tak semayang, kita boleh pergi semayang sat. Tapi orang yang meninggal itu, dia berhadapan dengan kematian tu, dia tak boleh nak buat apa dah. Tu last kat dia. Malaikat mau mai depan dia, itulah kalau apa yang dia tinggal itu, kalau dia menyesal yang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Mari kita nak tengok malam ni tu mukadimah dah tu. Mukadimah pun boleh tahan. Kan salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, penyesalan di akhirat yang tak berguna lagi dah. Allah sebut dalam Quran surah As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Saja tunggu tuan-tuan sambut, tak sambut dah. Pakai mask tak boleh bunyi dah agak. Pakai mask boleh cakap lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu. Dan alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, depa tunduk kepala depa depan Tuhan depa. Tunduk kepala, kata ulama mufassirin, dua maksud. Yang pertama tunduk malu. Sebab semua amalan-amalan dulu ditayangkan. Yang kedua tunduk menyesal. Salih ala Muhammad. Allah, ya alangkah baiknya kalau aku tak buat dulu ni. Salih ala Muhammad. Tunduk kepala depa Tuhan di depan Tuhan depa, lalu depa kata apa? Wahai Tuhan kami dah nampak dah yakni dosa-dosa yang depa buat dulu ni. Kami nampak dah api neraka yang duk menjulang depan-depan kami ni. Wasami'na, kami dengar dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami dengar dah bunyi ngauman neraka depan kami ni. Apa dia minta? Farji'na na'man salihan. Hantar kami balik ke dunia nu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia nu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buat apa ni? Na'mal salihan. Kami nak buat amal soleh. Pasal apa? Allah conclude ayat tu. Pasal apa dia minta macam tu? Dia kata, inna muqinun. Hari ini kami semua yakinlah. Yakinlah. Di dunia dulu tak yakin. Apa dalil kita tak yakin? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak tentang syurga? Percaya tak? Yang apa ni pasal apa? Angguk pun tak mau. Setuju buat aku ni. Kalau tak setuju buat aku tu. Faham? Ya, faham. Salih ala Muhammad. Surau ni sejuk noh. Jadi beku tu ke? Salih ala Muhammad. Lama dah tuan-tuan, dekat 2 tahun dah duduk ceramah dengan kamera, tahu tak? Ceramah ni nampak muka. Jumpa sikit seronok lah sikit nampak muka tuan-tuan. Dan salih ala Muhammad. Tuan-tuan, percaya tak syurga? Percaya. Percaya tak keindahan syurga yang ustaz duk cerita kat kita duk baca tu? Percaya. Siapa tak percaya? Salih ala Muhammad. Percaya tak neraka? Percaya. Dengar tak tentang dahsyat neraka? Dengar. Tahu tak kata dahsyat neraka? Tahu.
Kat sini ni, tang ni lah saya duk cerita hari tu ni tentang melintas titian sirat. Saya ingat lagi. Saya semat. Meja ni lah tapi kerusi lain. Kau kerusi ni ke? Melintas lain kan? Melintas. Tang ni saya cerita. Sampai lintas sampai hangui. Cerita. Percaya tak? Percaya saya neraka. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang masuk neraka? Pasal apa? Hari ni buat tak benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka? Ada tak cakap pasal orang? Ada? Benda tu boleh menyebabkan kita masuk neraka. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhbiruni bi amali yadkhuli jannah wa yubaiduni 'anil nar. Rasulullah, ceritakan kepadaku amalan yang akan masukkan, mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku neraka. Nabi kata, laqad sa'alta 'an 'azim. Benda yang kamu tanya tu besar sangat. Tapi Allah akan pemudahkan kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Nabi pun ceritalah rukun iman, rukun Islam. Nabi ceritalah tentang benda-benda disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu segala kebaikan. Nabi cerita semua macam-macam. Last sekali Nabi tahu, Nabi kata apa? Kamu nak tahu tak apa kunci dia? Kunci dia. Apa kunci dia Rasulullah? Kunci dia, Nabi bawa keluar lidah dia, dia pegang ni. Jaga yang ni. Jaga yang ni. Tak payah duk ceritalah amalan dahsyat lagu mana. Tak usah duk ceritalah hebat macam mana buat amalan. Dengan satu benda ni saja, habis padam semua benda-benda yang duk ada kat atas. Betul tak ni? Nabi kata apa? Dengan lidah seorang itu akan diseret wajahnya, hidungnya, wajahnya diseret ke neraka hanya disebabkan perkataan yang keluar pada mulut dia. Tanya lagi sekali ni, hari ni dah mengatakan orang tak? Ada bercakap tentang orang lain yang kalau dia dengar dia tak suka tak? Ada. Pasal apa duk buat benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka? Padahal kita tahu tentang neraka. Orang duk cerita, buatlah amal ni sekali boleh masuk syurga. Ceritalah, buatlah amal ni. Dengar, percaya tak? Percaya. Tahu tak? Tahu. Tapi pasal apa tak mau buat? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Bila yang nak beriman ni? Ni Allah sebut dah surah As-Sajdah. Kita duk dengar tiap pagi. Pagi tadi baca surah Sajdah sini. Macam? Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah. Pasal apa? Neraka nampak depan mata. Yakin dah. Lepas tu nak buat apa? Allah hantar aku balik dekat dunia boleh tak? Ni nak tak mau dah nak mengatakan ke orang. Tak mau dah. Hantar balik pergi dunia boleh tak? Nak baca dah yang duk sebut Sayyidul Istighfar tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dengar dah ustaz cerita dah itu. Kalau mati hari tu fahuwa min ahli jannah. Dia daripada ahli syurga Allah. Dengar dah? Dengar. Buat dah? Tak. Pasal apa tak buat? Pasal tak berapa nak percaya. Hari ni percaya tak? Hari ni percaya. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa Allah buat kat kita? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah sentiasa duk bimbing kita supaya kita tak menyesal ke akhirat. Ni tuan-tuan main masjid malam ni. Ni bukan sebab saja-saja nak main masjid. Dengan hujan kat luar, duk rumah best tuan-tuan. Ni. Dengan isteri kita pun tanya tadi, abang nak pergi mana ni? Nak pergi surau apa semua. Pasal apa ada ceramah ni? Saya baru dia ingat nak ajak abang pergi makan, nak keluar makan. Kita pun tu dindong nak pergi. Kalau ikut dengar cakap isteri kita ajak tadi, best tuan-tuan. Inilah ni tengah duk makan dua-dua orang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan anak-anak kita apa semua tuan-tuan, dengan seronok kat rumah. Tapi pasal apa mai? Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa mai? Pasal Allah yang bimbing dan ajak kita untuk mai. Allah bimbing kita untuk mai. Allah dengan rahmat dia jemput tuan-tuan mai masjid malam ni. Pasal Allah nak bagi kebaikan dekat kita yang nanti kita takkan menyesal dekat akhirat. Sungguh tuan-tuan. Supaya nanti kalau tuan-tuan buat juga benda yang Allah larang tu, Allah ditanya kita, awak dulu tak ada orang bagi tahu kat kita ke? Waktu tu kita jawab apa? Ada ya Allah. Kita akan sampai perkataan yang Allah nukil kalau Quran. Allah tanya, awak dulu tak ada orang bagi tahu ke? Ada ya Allah. Tapi kami tak dengar. Tapi kami tak buat. Rugi tak waktu tu? Misalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah ni tak berhenti setakat tu. Allah utus para rasul pula untuk mai bimbing kita.
Bila Nabi SAW wafat, mai pula ni bawah-bawah ni dia panggil pewaris Nabi SAW. Tolong nasihat kat kita, tolong ajak kita. Padahal bukan ada apa-apa pun. Tuan-tuan boleh bayang tak, tok-tok guru ni, ustaz-ustaz ni duk mai sallallahu alaihi Muhammad, kadang-kadang kita pun sampai naik marah kat ustaz ni kerja mengata ke orang, marah sallallahu alaihi Muhammad, nyipuk aja. Dah ceramah elok-elok sudahlah kan, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu nak apa? Pasal apa yang tak buat? Awak yang tak buat lagu tu. Bila yang nak buat? Duk marah-marah. Pasal apa ustaz ni pun? Kalau tuan-tuan marah anak tuan-tuan, patut tak? Patut tak? Faham ke tak faham saya tanya ni? Wah, hangguk pun tak mau tahu orang sini ni. Aduh, jengkereng betul lah. Anak kita suruh dia buat apa-apa, dia tak mau buat, kita marah dia, patut tak? Patutlah anak kita. Tapi kalau anak orang, tuan-tuan duk pergi marah dia, suruh dia buat satu benda, dia tak, tuan-tuan patut tak? Tak patutlah anak orang. Yang ustaz duk pergi marah tuan-tuan untuk tuan-tuan duk buat, suruh buat, tuan-tuan tak mau buat, dia suruh buat tu patut ke tak patut? Padahal bukan anak dia pun. Tu bukan anak dia pun. Tapi dia suruh juga. Tu pasal apa? Pasal dia tu subhanallah punya sayang dekat kita tu, sallallahu alaihi Muhammad, nak bawa kita semua masuk syurga walaupun bukan ada darah daging dia. Ni pelik. Tapi itulah Islam. Nak sallallahu alaihi Muhammad. Itulah Islam. Allahumma salli alaihi Muhammad. Allah hantar orang-orang macam tu. Peringat, suruh, peringat, larang. Sallallahu alaihi Muhammad. Peringat lagi, larang, suruh lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan sampai nanti bila dia dengar semua peringatan, sallallahu alaihi Muhammad, suruhan, larangan daripada orang-orang yang Allah sallallahu alaihi Muhammad dengan rahmat Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sallallahu alaihi Muhammad, tapi ending dia kalau dia buat juga maka dia bertanggungjawab. Allahumma salli alaihi Muhammad. Dia buat juga maka dia yang bertanggungjawab. Maka di sanalah tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allah menceritakan tentang bila dia buat satu larangan, dia meninggalkan satu perbuatan perintah daripada Allah, maka akan ada di sana disebut sebagai penyesalan di akhirat. Allahumma salli alaihi. Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah melihat dah ni, kami mendengar dah ni, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh, sesungguhnya kami ni orang-orang yang yakin. Kata Imam Ibnu Kathir dalam mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Orang ni kata, wahai Tuhan kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, maka tolong hantar kami balik ke dunia untuk kami buat amal soleh. Sesungguhnya kami hari ini telah yakin bahawa janji-janjimu adalah benar dan perjumpaan denganmu adalah benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap untuk kembali ke dunia untuk berjumpa dengan keluarga dan kaum kerabat mereka. Tak minta, ya Allah, hantar kami balik ke dunia, kami nak jumpa suami kami. Hantar balik ke dunia, kami nak jumpa anak-anak kami. Tak. Imam Qatadah kata apa? Mereka tak minta, tak berharap untuk dikembalikan ke dunia untuk berjumpa dengan ahli keluarga dan kaum kerabat mereka. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta buat apa? Nak buat taat. Pasal apa? Yakin. Allah sebut ayat tu. Inna muqinun, kami yakin dah hari ni. Tuan-tuan, sabar san. Nak masuk syurga, kunci dia sabar. Sabar. Sabar nombor satu, kata Imam Ghazali, sabar dengan ketaatan. Nak buat taat ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat mudah. Nabi kata simple aja. Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Simple aja.
Saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup kita ni, berapa banyak benda yang Allah tak bagi berbanding dengan yang Allah bagi? Minum, Allah tak bagi minum apa? Arak, benda mabuk. Benda yang boleh banyak tak? Berlambak boleh. Tuan-tuan sebut, senarai tak cukup senarai tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Ayak sirap, ayak jagung, ayak limau, ayak oren, ayak apa lagi? Dan ayak sarbat. Sarbat. Kan? Salih alaihi Muhammad. Milo saja ada berapa jenis Milo tu? Milo O, Milo kosong, Milo dinosaur, Milo tarik macam. Punya banyak benda yang kita boleh. Pasal apa nak cari yang tak boleh? Simple je. Yang perintah. Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW sebut dekat kita. Tolong tanya kat kita. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, afara'aita, apa pendapat kamu kalau aku ni salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, sallaita al-maktubat saja. Aku sallaitu al-maktubat. Aku sembahyang yang wajib je. Aku sembahyang yang wajib je. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kemudian salli ala Muhammad, wa sumtu Ramadan aja. Aku puasa yang Ramadan saja. Salli ala Muhammad. Udkhil jannah, boleh tak aku masuk syurga? Takat tu je. Wa haltul halal wa haramtu haram. Yang halal aku kira halal, yang haram aku kira haram. Adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata na'am. Takat tu je. Sembahyang wajib tuan-tuan jaga elok-elok. Puasa fardu tuan-tuan jaga elok-elok. Apa yang Allah kata halal, halal belaka. Apa yang Allah kata haram, tinggal belaka. Dia kata aku tak tambah lebih sikit pun daripada tu. Takat tu je. Adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata na'am. Ya. Boleh tak? Boleh. Tapi dapat tak sempurna kita nak sembahyang 5 waktu dengan sempurna macam Allah suruh? Oh, tak mampu, tak khusyuk, atau top sikit dengan benda-benda sunat dah bagi sempurna. Takat tu je. Dah cukup. Masuk syurga? Ya. Salih alaihi Muhammad. As simple as that. Salih alaihi Muhammad. Tapi perangai kita ni lagu mana? Nak cari juga yang jahat tu. Untuk perangai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 1 kata Imam Ghazali, sabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat taat kena sabar. Nak sembahyang bukan senang tuan-tuan. Susah. Siapa kata senang? Tuan-tuan sembahyang sonok sembahyang. Sedap, syok sembahyang. Tadi pukul 6.30 tadi, 6.30 asak tadi, 6.30 tadi petang ni. Tak sabar tunggu maghrib ni. Ya Allah, isyoknya tak sabarnya maghrib ni. Ada ke tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah masuk maghrib dah, ya Allah nak sembahyang. Ada ke tu? Kan masuk maghrib, Allahu Akbar. Allah masuk maghrib pula dah. Lah. Malam baru sembahyang merasa. Oh gitu. Kalau tak sabar 2 rakaat sembahyang sunat tak dapat. Tidak. Kalau tak sabar satu perkataan Quran pun tak boleh baca. Dalam bab ibadat memang kena sabar. Sabar. Bukan sakat sabar nak buat. Sabar juga kepada benda yang boleh menghilangkan pahala ibadat. Buat ibadat, kalau orang tahu lagi syok. Sabar. Sedekah ni, kalau orang tahu syok ni, apa? Sabar. Jangan duk abang kau orang, sabar. Tahan. Nak pergi masjid ni, oh hujan pula dah. Sabar, pergi sabar. Lawan, pergi mujahadah, pergi lawan. Pergi masjid. Orang tua-tua kata, sementara nak buat je. Semayang ni, sementara nak berdiri je. Dan berdiri je, selesai. Quran ni sementara nak buka je. Dan buka je, satu muka surat dapat. Ibadat ni sementara nak buat je. Sementara nak start je. Puasa sunat serupa. Kata esok Isnin, contohlah esok Isnin. Esok nak puasa sunat lah esok ni. Daripada dia niat nak puasa sunat tu, dia main macam-macam ni. Tapi esok nak makan ni, tapi esok nak tu, tapi itu dia main macam-macam ni. Betul tak saya cerita ni? Dia main, dia cari alasan untuk dia tak puasa esok ni. Dia main. Elok tuan-tuan sekalian masuk sahur. Waktu sahur tu pun duk main macam-macam lagi ni. Dia betul ke abang ni? Betul ke abang nak puasa ni? Betul ke ni? Itulah duk fikir tapi macam ada appointment tengah hari ni macam itulah. Dan dia puasa esok tuan-tuan sekalian. Tak ada apa. Sabar. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sabar dalam meninggalkan maksiat.
Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat ni kena sabar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab maksiat ni seronok. Benda syok. Benda sesuai dengan nafsu. Seronok. Sabar. Saya selalu sebut. Tanda Allah sayang kat kita ni. Tanda Allah sayang kat kita ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Allah cinta kat kita, Allah kata, akulah yang jadi mata yang dengan mata dia melihat. Aku jadi telinga itu dia mendengar. Aku jadi tangan itu dia memegang. Aku jadi kaki itu dia berjalan. Bila Allah sayang kat kita ni, apa yang Allah buat kat kita? Ya Allah jaga pandangan kita daripada tengok benda yang tak elok. Allah akan tahan telinga kita ni daripada dengar benda-benda yang tak elok. Allah tahan tangan kita daripada pegang benda yang tak elok. Allah jaga kaki kita berjalan benda empat tak elok. Allah akan jaga kita bila Allah sayang kat kita. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kadang-kadang bila kawan-kawan kita dapat video-video yang tak elok, kita tak dapat. Kalau kita kata, hang tengok tak video tu? Video mana? Tu lah viral lah ni. Video mana tu? Tu dia, aku pun tak sangka betul lah dia buat macam tu. Kita duk ingat dia, okey, tengok dia buat tu. Video apa? Kata, pasal apa hampa semua dapat? Pasal apa aku tak dapat ni? Kita duk heran pasal apa? Rupanya Allah tak mau bagi kat kita. Pasal Allah tak mau kita jadi dosa. Kita pula duk rasa sakit hati dengan orang pasal apa? Kita hantar kat aku. Ali buat apa? Kita mai tengok, hantar kat aku link sat aku tengok. Aku duduk dalam grup dia punya Telegram dia. Tak faham masukkan aku dalam grup Telegram tu. Nak cari yang dapatlah. Ni Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni. Dah dia pun duduk bersembang, dia pun duduk mengumpat sama-sama depa. Bersama-sama kawan-kawan duduk mengumpat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita duduk sakit hati pasal apa tak cerita kat aku, tu cerita kat dia bersembang. Tak boleh hang geng-geng masjid, tak boleh cerita kat hang. Aku pun nak tahu juga pasal apa. Rupanya Allah tak mau benda tu sampai kat kita. Kita pula duk pergi protes pula pasal apa benda tu tak sampai kat kita. Kalau kita pergi dengar kat dia, Allah dengar je Ustaz. Tak, Nabi kata apa? Orang mengumpat, hang pergi dengar, apa mengumpat sekali? Dengar lah. Faham tak faham? Nabi kata apa? Kalau ada orang duk bercakap tentang orang lain, paling jangan pergi kat dia. Yang duk sembang-sembang 3 orang, cerita pasal apa ni? Tak, cerita pasal kawan tu. Okey, belah. Jangan duduk sekali. Bila duduk sekali, sama aja dosa kita mengumpat, dosa mendengar, dosa mengumpat sama aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham ni? Kita duduk sakit hati orang tak masuk kita dalam grup WhatsApp tu. Weh hang, apa aku tak faham betul lah apa semua. Macam mana dia boleh buat apa semua? Hang dapat berita mana ni? Dah dalam grup tu. Grup mana tu? Grup tu lah, grup merepek surah Al-Husna, tajuk grup dia tu. Grup merepek. Aku tak ada pun, aku duduk grup tazkirah surah Al-Husna dah lah. Kita lagi satu punya grup tu, geng-geng kami memang merapu kat situ lah, grup merepek surah Al-Husna, kami duduk dalam grup tu. Lah pasal apa hang tak add dalam grup tu? Pasal apa orang tak buat? Aku sakit hati betul. Pasal apa dah tak boleh balik duk beban, duk geram. Pasal apa muncul muka? Adakah patut ni ingat ni siapa ni? Ingat siapa? Aku merapu lagi pada depa lagi. Tapi dia boleh tak buat aku dalam grup merapu geng surah Al-Husna. Dia kata semua tuan-tuan, bukan saja dia tak buat, Allah tak mau kita duk merepek sekali. Tapi kita pula tak buat hati. Itu pelik kita ni. Sallallahu alaihi wasallam cerita. Dah faham tak faham tu? Allah punya sayang kat kita, Allah jauh kita daripada benda-benda tak elok. Tapi kita nak ambil. Dalam bab kemaksiatan ni memang kena sabar. Sabar. Tahan diri pada maksiat. Yang ketiga, sabar atas qada dan qadar ketentuan Allah. Dan sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Bila orang yang dah meninggal dunia, dia pergi duduk depan Allah. Bila dia tengok semua benda-benda tu, dia kata apa? Dia kata hantar balik dekat dunia. Nak buat apa? Nak buat taat. Penat tak tuan-tuan? Penat. Siapa kata tak penat? Nak buat taat ni penat? Penat. Letih. Orang buat maksiat pun letih sama macam kita tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari akhirat ni. Ni kita balik kerja. Balik kerja. Mandi kelang kabut mai surau. Sagi duduk semayang dengan kuliah apa semua sagi. Balik rumah saya semayang dan Allahumma salli semayang. Balik rumah sagi. Balik. Lepas habis kuliah apa semua, kawan-kawan ajak minum pula. Pergi minum pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Nasi lemak royal contohlah. Ada lepak pula, sembang-sembang pula kawan-kawan. Balik rumah sagi anak tidaklah. Tak ada nak sembang anak.
Esok pagi-pagi keluar pergi kerja pula. Saya esok ada kuliah subuh pula. Apa Allah, penat. Tuan-tuan, orang cari dunia pun penat sama macam kita. Kita tak ada nak jumpa anak, dia pun tak ada nak jumpa anak. Dia letak balik-balik tak kepala rum ruyup, kita pun tak kepala rum ruyup sama. Dia penat, kita pun penat. Tapi penat kita, penat kebahagiaan di akhirat mudah-mudahan. Sebab kat sana lah tuan-tuan yang kita nak cari sungguh-sungguh. Sabar, sabar. Jaga hati. Bukan senang tuan-tuan. Allah nak bagi benda hebat ni bukan senang. Ujian dia berat. Sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman pula dalam surah Maryam ayat surah ke-19 ayat ke-38. Salli ala sayyidina Muhammad. Asma' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Waktu tu terang benderang apa nampak. Lah ni kita boleh bagi macam-macam alasan kita tak mau buat kan. Kita tak mau buat macam-macam alasan kita boleh bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Betul ke lagu tu ke? Buatlah amalan dapat. Betul ke ni? Macam tak logik aja. Macam-macam alasan kita buat. Kita buat maksiat pun kita bagi alasan. Pasal apa buat macam tu? Allah. Kira sangat takkan nak main sikit pun tak boleh kot. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kalau tak buat mana rasa tak apalah. Nanti kita taubat lah. Macam-macam lah alasan kita buat. Allah keluar zat je kot. Allah ambilkan tuala buh kat atas kepala ni. Ni rambut nampak. Allah keluar zat je kot. Bukan ada orang nampak pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Macam orang duduk ni lah. Macam apa ni, orang yang duduk. Lah ni macam-macam ni exercise, jogging ada pakaian jogging dia. Cycling ada pakaian cycling dia. Swimming ada pakaian swimming dia. Tuan-tuan boleh sebut lah apa-apa alasan tuan-tuan nak pakai. Orang tu sebut jangan pakai macam tu nampak aurat. Payah lah semua tak boleh. Masuklah ni apa ni, diet kurus program diet. Saya simak sebulan masuk program, jaga buat meal plan, makan nutrition, turun 5 kilo, turun 8 kilo, turun 10 kilo, lepas tu kurus, lepas kurus pakai baju ketat, sendat. Janganlah pakai macam ni, kita orang Islam. Ada je alasan dia akan bagi. Dia nak bagi juga penjelasan dan alasan Sallallahu alaihi Muhammad untuk membenarkan apa yang dia buat. Tapi di akhirat, waktu Allah bentang kita amal, Allah tanya dalam kitab Nihayah, Ibnu Katsir petik perkataan ni. Ni baca, qra, Allah suruh baca. Kita baca balik semua benda yang kita buat tu, baca satu sampai Allah tanya, ada tak benda yang kamu buat yang malaikat aku tak tulis? Ada tak? La ya Rabbi, tak ada. Ada tak benda yang kamu tak buat yang malaikat aku saja tulis? La ya Rabbi. Ada tak alasan apa kamu hari ni kamu nak bagi atas benda maksiat kamu buat? Tu ada tak? Hari tu ada banyak sangat alasan kan? Takkan yang ni pun tak boleh kot. Allah yang ni pun nak kira kot. Allah sikit-sikit tak ada apa Ada je alasan. Tapi waktu tahu kita jawab apa? Satu aja. La ya Rabbi, tak ada. Tak ada alasan apa hari ni. Ayat ini kata ulama, isma' bihim wa absir yauma tunana. Yauma tunana. Sallallahu alaihi Muhammad. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Kata ulama, ayat ini mempunyai dua sirah at-ta'ajjub. Bentuk ta'ajjub, keduanya sebagai kinayah yang memiliki ancaman siksa yang akan menimpa mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari itu baru nampak sungguh-sungguh jelas terang. Artinya Allah mengancam mereka dengan azab yang telah mereka lihat dan telah mereka dengar. Ini menunjukkan bahawa penyesalan mereka pada ketika itu tidak berguna lagi. Kenapa mereka baru nak percaya pada waktu tu? Kenapa waktu hidup dekat dunia mereka tutup mata, tutup telinga daripada mendengar peringatan daripada para utusan Allah? Pasal apa? Ni peringatan kat kita ni. Pasal apa waktu dekat dunia orang suruh buat, kita tak mau buat. Kita cari macam-macam alasan kita tak mau buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Bila hari Jumaat, tuan-tuan, saya ingat saya pun sama, tuan-tuan pun sama.
tiap-tiap hari Jumaat mesti akan mai dekat kita salli ala Muhammad, kutipan dana lah, sumbangan lah, bantuan lah, mesti mai kat kita. Sempena Jumaat ni, sempena Jumaat ni. Waktu tu adakah kita terus bagi walau RM10 atau kita kata apa? Sagilah kita buat, yang akhirnya luput hari Jumaat tu daripada kita. Faham tak ni? Ada tak di kalangan kita mencari-cari alasan kita tak mau nak bagi, dan kita rasa macam alasan itu alasan paling kukuh sekali kita ada? Ni betul ke tak betul ni? Entah-entah sindiket je ni. Ni nak siapa? Aku bukan dia nak harap sangat dengan orang ni. Tengok nama apa ni, nama pun tak apa nak kenal ni, entah apa-apa. Kita cari saja apa-apa alasan. Walhalnya kalau tuan-tuan bagi je RM10, kalau dia tipu pun tuan-tuan akan dapat pahala bersedekah pada hari Jumaat. Betul tak ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti di akhirat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Awak dulu waktu hidup di dunia tak mau buat. Pasal apa yang waktu ustaz duk cerita, pasal apa kita duk bertangguh, kita duk bagi alasan untuk tak buat? Pasal apa kita tutup mata kita daripada melihat kebenaran-kebenaran tu? Pasal apa kita tutup telinga-telinga kita tu daripada dengar benda-benda yang Allah duk perintah tu? Waktu orang nasihat kita, waktu orang tegur kita, pasal apa kita duk cari alasan nak berbetulkan lagi apa yang kita buat? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 22. Allah sebut, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai daripada hal ni. Waktu hidup di dunia ni lalai je kita, lalai je. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari tersebut sangatlah tajam. Ini yang kita takut. Balik pada hadis yang saya baca awal tadi, Nabi kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhulul jannah wa yub'adun 'anna. Wahai Rasulullah, bagi tahu dekat aku amalan yang boleh mendekatkan aku pada syurga dan menjauhku kepada neraka. Nabi kata apa? Benda yang kamu tanya tu besar sangat, tapi Allah akan pemudah kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Dengan mafhum mukhalafah daripada situ yang kita boleh faham, kalau benda tu ringan lagu mana pun, kalau Allah nak bagi payah untuk kita buat, maka kita akan payah untuk buat. Anda faham tak ni? Benda ringan je, tapi kita susah sangat nak buat. Ada orang benda tu bagi kita macam berat. Malam bangun qiyamul lail pukul berapa? Pukul 4 pagi setiap hari. Kita kata, ya Allah berat, aku tak boleh buat. Tak, bagi dia mudah je sebab Allah mudah kat dia. Baca Quran ni, baca Quran dapatlah semuka. Ya Allah, aku satu ayat pun tak dapat. Pasal apa? Mudah kat dia, payah kita. Baca Quran ni lah, dapat alhamdulillah satu juzuk, setiap hari satu juzuk. Ya Allah, bila masa hang buat ni? Allah pemudah kat dia, Allah payah kat kita. Tu yang kita risau. Allah guna perkataan lain ni, sallallahu alaihi wasallam, laqad kunta fi ghaflatin. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Yang ni kita takut. Imam Hasan Al-Basri ditanya, orang lalai ni lagu mana ya Rasul? Wahai Imam, orang lalai ni, orang ghafilin sebut. Orang lalai ni, kata Imam Hasan Al-Basri, ialah orang yang berlalu sehari dalam hidup dia tanpa langsung dia ingat kalau dia mati hari tu. Bangkit pagi-pagi, tak terfikir langsung kod-kod mati hari tu. Padahal boleh tak mati hari tu? Boleh saja. Kalau orang yang tiap-tiap hari dia bangkit, dia langsung tak ingat mati, tahu apa dia buat? Dia akan buat apa saja ikut suka dia. Cuba tuan-tuan bangkit pagi-pagi, tuan-tuan teringat, kalau aku mati hari ni lagu mana? Maka paling tidak, kena pergi sembahyang subuh jemaah, sebab hari ni kod-kod hari ni hari last. Quran kena baca, takut-takut hari ni hari last. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, ini kena baca ni, pasal takut hari ni hari last. Nabi kata Allah akan jauh musibah daripada hari tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan melekat dengan amalan-amalan sebab dia takut hari tu hari dia mati. Maka kebaikan tu pergi ke mana? Pergi ke dia. Faham tuan-tuan?
Boleh jadi tak kita ni, saya ni sekali ni, sehari-hari kita sibuk dengan benda yang kita tak tahu apa kita sibuk. Semayang duha dah ni, semayang duha dah tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak sempat. Takkan tak ada waktu 5 minit aku untuk semayang duha? Sibuk apa? Quran macam ni, Quran baca tak baca? Awak tak baca Quran? Tak sempat? Sibuk apa? Sampai tak sempat baca Quran? Sibuk apa? Istighfar ni, istighfar 100 kali tak sampai 5 minit pun. Pasal apa tak sempat? Pasal apa? Tak cukup waktu. Saya takut satu je, ulama sebut, apabila Allah berpaling daripada seorang, maka Allah akan sibukkan dia dengan benda yang tak manfaat untuk dia. Allah tak mau kat dia ni, Allah tak pandang kat dia. Sibuk apa? Sibuk apa? Aku pun tak tahu aku sibuk apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kita heran, Facebook boleh pula lah. Lama spend masa kat Facebook tu, lama spend masa kat Instagram, WhatsApp, salli ala sayyidina Muhammad, lama. Faham tak faham? Muhasabah lah kan. Allah kata kamu berada dalam keadaan lalai. Sesimpel benda kita tak boleh buat. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, simple aja, tak boleh buat. Istighfar astaghfirullah, cukup, tak boleh juga. Sedekah, orang main ketuk rumah kita, tuk sedekah, nah. Dia duk tengok WhatsApp dah, memang duk tengok WhatsApp dah, tahu-tahu masuk dalam WhatsApp yang dia duk tengok tu, minta sikit sumbangan, dah kata nak suruh orang mai, nak suruh hampir masjid masuk duit dalam tabung, tak pi. Nak pi cari orang susah, orang miskin tepi jalan, nak pi bagi, tak pi juga. Sedar Zaman. Habis dia nak buat macam mana? Oh, dia ni jenis tengok WhatsApp. Tak apa, hantar pi kat WhatsApp dia supaya dia boleh bagi kat sedekah. Tak bagi juga. Pelik kita ni. Faham tak faham tu? Agak nak jawab apa depan Allah ni? Tahu tak kelebihan sedekah? Tahu. Nak tak? Nak. Aku bagi sampai ketuk pintu rumah. Aku bagi sampai ketuk ni, misalnya semua main handphone ni, mai bagi, nak bagi juga, tak bagi juga. Allahumma salli ala sayyidina. Takut ayat ni ya tuan-tuan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai kamu daripada hari ni. Tak nampak. Nanti di akhirat nampak. Lalu apa? Depa pun menyesal dengan perbuatan depa, apa yang depa lalai waktu hidup kat dunia dulu ni. Salih Muhammad tuan-tuan, ya Allah Rabbi salih Muhammad. Lalu dia kata apa? Dia nak blame siapa? Dia nak blame orang tak nasihat dia. Dah, orang mana nasihat dia? Dia pun tahu. Ustaz tak suruh. Salih Muhammad, dia pun tahu. Orang tak tegur. Orang dia pun tahu. Dia tahu semua. Lah dia kata apa? Surah Al-Mulk surah 67 ayat 10. Allah kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kata apa? Dia jawab apa? Andai kata kami dulu mau dengar, mahu mendengarkan atau memikirkan yakni peringatan tersebut, nescaya taklah kami termasuk dalam penghuni neraka yang menyala-nyala ni. Andai kata kami dengarlah dulu orang duk pesan ni, andai kata kami tolong fikir satlah apa yang duduk kata tu, nescaya kami tak termasuklah dalam kelompok ahli neraka ni. Dia kata Allahumma salli. Ini menunjukkan apa? Penyesalan mereka yang sebesar-besarnya pada waktu tu. Salli ala Muhammad. Tapi waktu tu tak berguna lagi, nasi dah jadi bubur. Salli ala Muhammad tuan-tuan. Andai kata penyesalan itu sebelum seksa berada di depan mereka, yakni waktu hidup dekat dunia dulu,
maka penyesalan itu pasti akan bermanfaat untuk mereka. Mereka akan selamat pada hari tersebut. Demikianlah tuan-tuan keadaan mereka di hari kiamat. Malangnya tak dapat ditolak lagi penyesalan tersebut. Dia akan duduk dalam keadaan penderitaan, siksa yang teramat pedih daripada apa yang mereka buat waktu hidup dekat dunia dulu. Semoga Allah melindungi kita daripada perangai-perangai yang macam ni. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ada dua jenis penyesalan nanti di akhirat. Ini cerita ni peringatan kat saya, peringatan kat kita semua. Dua jenis penyesalan. Waktu mana kita nak menyesal tu? Waktu mana nak menyesal tu? Dua waktu dia. Salat Jumaat. Yang pertama tuan-tuan, waktu ajal tiba. Waktu malaikat maut duduk depan mata kita, waktu tu menyesal. Allah sebut dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat 10. Penyesalan waktu berhadapan dengan kematian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang daripada kamu. Lalu dia berkata apa? Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sikit saja? Tangguh sikit saja dalam waktu yang dekat. Sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk daripada kalangan orang-orang soleh. Menyesal waktu tu. Dalam ayat yang lain Allah cerita tentang Firaun. Waktu ajal mai dekat depan dia, hatta idza adrakahul gharaqa qala amantu annahu la ilaha illa alladhina amanat bih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga bila Firaun itu hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya tidak ada Rabb yang berhak diibadahkan melainkan Rabb yang dipercayai sallallahu alaihi wasallam oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk daripada kalangan orang-orang yang berserah diri muslimun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Allah kata apa? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal sallallahu alaihi wasallam Muhammad minal mufsidin. Dia kata, adakah sekarang ni kamu nak percaya? Padahal sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang berbuat kerosakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni dua ayat yang menceritakan penyesalan yang pertama-tama sekali berlaku. Penyesalan yang dia tak boleh nak buat apa betul dah, ialah penyesalan waktu dia berhadapan dengan kematian. Yang kedua, penyesalan waktu mana? Penyesalan waktu siksa nak menimpa dia nanti di yaumul qiyamah. Allah sebut dalam Quran, wa taradh-dhalimina lamma sallallahu alaihi wasallam Muhammad ra'awul azab yaquluna hal ila maraddim minas sabil. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu akan melihat orang-orang yang zalim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mereka melihat azab, lalu mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kami kembali ke dunia? Tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyesalan, taubat, keimanan, semua benda-benda yang kita nak buat tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia mai di waktu kematian atau waktu siksa yang nak menimpa dia pada hari kiamat, waktu tu dah tak ada manfaat lagi dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, apa yang kita minta ni? Permintaan orang-orang nanti di yaumul qiyamah. Apa yang kita akan minta? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama dia akan minta untuk kembali ke dunia, untuk dia buat amal soleh. Amal soleh ni macam-macam lah. Dia nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia nak semayang, dia nak bayar zakat, dia lebih buat haji, dia nak sedekah, dia buat macam-macam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wa andirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rasul. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari azab datang kepada mereka.
Maka berkatalah orang-orang zalim, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit ke dunia, nescaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasulmu. Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 37, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak dalam neraka tu, menjerit dalam neraka tu. Depa kata apa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan melakukan amal soleh. Nombor satu, permintaan kita ke akhirat nanti apa ni? Minta nak keluar balik pergi ke dunia untuk buat amal soleh. Nombor dua, minta apa ni? Waktu dekat akhirat nanti, minta kalau ada orang yang boleh bagi syafaat agar mereka selamat daripada siksa Allah. Allah berfirman, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina suhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, yakni hari kiamat, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum daripada itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi pertolongan yang akan memberi pertolongan kepada kami? Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 53. Tapi permohonan itu sudah tidak ada artinya lagi, permintaan itu sudah tidak akan dikabulkan oleh Allah. Allah telah mengetahui, andai kata mereka balik ke dunia, mereka pasti tak akan buat macam mana yang mereka kata nak buat tu. Tak usah sembang lah. Dia duduk kat akhirat tu, dia minta balik pergi dunia, dia kata kami nak buat amal soleh, kami nak buat amal soleh. Kalau dulu ada orang berhabaq kat kami, kami nak ikut dia. Allah kata apa? Tak. Dia keluar dekat dunia pun dia akan balik macam mana yang dia buat dulu ni. Allah sebut dalam Quran, Allah kata dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa annahum lakadzibun. Allah sebut, Allah kata apa? Sekiranya mereka kembali ke dunia pun, tentulah mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakan dah. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta, pembohong belaka. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-28. Allah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan ingat lah, tuan-tuan main malam ni bukan saja-saja. Mudah-mudahan peringatan tu masuk dalam hati saya dan masuk pada hati kita semua. Salli ala Muhammad. Sebab tuan-tuan boleh main ni, sungguh Allah nak bagi kita jadi baik. Allah nak bagi kita baik dunia, baik akhirat. Salli ala Muhammad. Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hadaha. Salli ala hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannami minal jannati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah surah 32 ayat 13 kata apa? Dan kalau kami mengkehendaki, nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk baginya. Dan akan tetapi telah tetaplah ketetapan daripadaku, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut lagi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surah Yunus ayat 99. Andai kata Rabb kamu mengkehendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi itu beriman. Tuan-tuan, lagi kita boleh duduk main masjid, duduk main surau, dengar peringatan, syukur pada Allah. Sungguh tuan-tuan, syukur pada Allah. Takat mana yang mampu kita buat dengan apa yang kita belajar, buat. Jangan tangguh, bersungguh untuk buat. Sagi lepas mayang isyak, jangan balik lagi, buat dulu sembahyang sunat. Tunjuk bukti. Sebab takut dekat akhirat Allah tanya, tak ada orang bagi tahu ke?
Ada. Lepas itu pasal apa tak buat? Nak Ustaz Muhammad? Waktu tuan-tuan nak buat satu benda yang boleh jadi dosa, tuan-tuan fikir balik kuliah apa kita dengar malam ni. Kalau Allah tanya, awak tak ada orang nasihat ke? Ada. Tapi pasal apa buat? Semua atas pertanggungjawaban kita sendiri. Sebab Allah dah hantar dah orang untuk nasihat. Allah dah hantar dah orang untuk tegur. Allah dah hantar dah orang untuk ajar. Tapi kita sendiri memilih untuk tidak melakukan. Dan jangan sampai yang macam mana kita sebut tadi ni, penyesalan di akhirat. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Nampak fokus malam ni ke itu, sambil faham. Tu buat dah sejuk-sejuk dengan insya-Allah tuan.